Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku daripada kumpulan 2 akan menyampaikan forum yang berkaitan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An-Nur Afilah binti Amran sebagai moderator forum anda pada hari ini. Yang dihormati Ustaz Fadli bin Osman selaku tetamu jemputan terhormat. Bersama saya ahli-ahli panel yang hebat lagi mantap, di mana mereka ialah mereka berjiwa pendidik, iaitu panel yang pertama Nurdina binti Ahmad Nazri, dan panel kedua Izzati Nur Anis binti Rosman, serta panel terakhir kita ialah Nur Syafiqah Hananiah binti Muhammad Faisal. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu Rasulullah dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu, hari ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Dah, kita hari ni nak forum bukan nak menasyid kat tempat lain, okey? Berbalik kepada lagu tadi, siapa je kan tak tahu lagu ni? Berkenaan lagu ini, tentulah topik pada hari ini berkisahkan akhlak Rasulullah, iaitu Rasul disanjungi, sunnah diteladani. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah itu merupakan sebaik-baik hasanah yang perlu kita contohi dalam kehidupan bagi membentuk kepribadian Muslim yang unggul. Untuk menjadikannya idola kita, kita perlulah tahu walaupun sedikit berkaitan latar belakangnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 571 Masihi di Mekah, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ibunya telah meninggal dunia apabila Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, dan bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, dan beliau meninggal dunia ketika Nabi berada di dalam kandungan. Nabi dipelihara oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib, yang kemudiannya juga meninggal dunia ketika Nabi berusia 8 tahun. Semasa berumur 12 tahun, Nabi mengikut bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, untuk ke Syam bagi berniaga. Ketika berusia 25 tahun, beliau telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid yang ketika itu berumur 40 tahun. Baginda mempunyai 6 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 4 perempuan. Yang lelaki telah pun meninggal dunia semasa mereka kecil lagi. Sewaktu berusia 35 tahun, Rasulullah SAW diberi gelaran Al-Amin kerana berjaya menyelesaikan perbalahan di kalangan bangsa Arab berhubung dengan peletakan batu Hajarul Aswad. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah SAW mempunyai kepribadian mulia seperti bijak merancang, berpendirian teguh, sabar dan tabah. Ini dapat diperhatikan dalam pelbagai peristiwa. Mari kita sama-sama bincangkan. Baiklah, panjang lebar kan penerangan itu tadi. Jadi kita masuk kepada persoalan pertama, iaitu saya ingin bertanya kepada saudari Inaya. Mengapakah kita perlu menjadikan Rasulullah itu sebagai kedua hasanah? Boleh saudari berikan sedikit penjelasan? Terima kasih kepada saudari Aqilah atas soalan yang diberikan tadi. Mari saya menyapa penonton kita dengan serangkap mangsa. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat cambangan. Segala puji Allah yang Esa. Selawat ke atas Rasul junjungan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pihak moderator kita, saudari Aqilah, dan pihak panel kita yang telah menjemput saya pada petang ini untuk bersama-sama melancarkan lagi program forum kita pada petang ini, iaitu Rasul disanjungi, sunnah diteladani. Berbalik pada soalan saudari Aqilah sebentar tadi, mengapa kita perlu menjadikan Rasulullah itu sebagai qudwah hasanah? Pertama sekali, kita perlu mengenal erti qudwah hasanah tersebut. Seperti yang kita tahu, qudwah bermakna contoh atau model, manakala hasanah bermakna baik. Jadi, mengapa kita perlu menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita? Kerana kita dapat lihat kekukuhan iman Rasulullah dalam meyakini wahyu Allah.
Hal ini dapat kita lihat daripada hadis Bukhari dan Muslim daripada Aisyah, iaitu mengenai kisah wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah mendapat wahyu pertama ketika baginda sedang tidur. Wahyunya sungguh jelas, seperti jelas dia di pagi hari. Sejak itu Rasulullah tertarik untuk mencari lagi wahyu Allah, dan Rasulullah pun mengasingkan diri ke Gua Hira. Rasulullah bermalam di sana beberapa hari untuk beribadah sahaja kepada Allah. Sepanjang Rasulullah di sana, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, bacalah. Tetapi baginda berkata, aku tidak tahu membaca. Dan malaikat Jibril memeluk baginda sehingga baginda sesak, sehingga sangat ketat. Seterusnya malaikat Jibril mengulas hal yang sama sehingga 3 kali. Dan jawapan yang sama Nabi memberi, iaitu aku tidak tahu membaca. Lalu Jibril membacakan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari sini kita dapat nampak akidah Nabi dalam meyakini wahyu Allah dan kesungguhannya untuk menyampaikan wahyu kepada masyarakat jahiliah ketika itu, walaupun masyarakat ketika itu tidak menerima ajaran Nabi, sehingga Nabi dicaci maki, Nabi digelar sebagai tukang sihir, sebagai penyair, sebagai orang gila. Tetapi Nabi tetap teguh keyakinan keimanannya terhadap wahyu Allah. Kalau kita tengok baliklah perkara yang saya sebutkan tadi, cumalah dari segi akidah. Jadi kita lihat pula dari fiqh solat. Kita dapat lihat yang Rasulullah juga merupakan qudwah hasanah yang memang perlu kita contohi berdasarkan fiqh solat baginda. Hal ini dapat kita lihat daripada tata cara solat yang baginda ajarkan. Jika dilihat daripada ayat 43 surah Al-Baqarah, iaitu waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Di sini kita dapat nampak konteks ayat yang sangat umum. Jadi ketika itu masyarakat ketika zaman Nabi tidak tahu macam mana nak solat ketika itu kerana tiada tata cara yang diberikan. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ayat pertama dan Bukhari, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan orang-orang beriman agar sentiasa bersalat seperti salatnya baginda. Iaitu Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi dari sini kita dapat tahu yang Rasulullah mengajarkan cara-cara solat kepada masyarakat dulu. Jadi dengan ini sahabat-sahabat Nabi, masyarakat dulu tengok cara-cara Rasulullah solat dan mereka pun menunaikan solat. Dapat juga kita lihat pada sunnah Rasulullah sebelum Rasulullah solat, iaitu Rasulullah memakai wangi-wangian, berpakaian kemas dan bersuci. Jadi kat sini kita juga dapat contohi sunnah Nabi sebelum solat. Kerana solat ni kan kita mengabdikan diri kita dekat Allah. Kita nak jumpa Tuhan kita mestilah secara lawa-lawa kan? Ya. Takkanlah nak katanya nak berlawa-lawa jika nak ingin berjumpa dengan partner kan. Jadi kita waktu kita ingin menghadap Tuhan, kita perlulah cuba sehabis baik untuk mewangikan diri dan bersuci supaya kita punya ibadah itu diredai. Okey, Saudari Lina, adakah saudari mempunyai sedikit lagi tambahan supaya pengajian itu tambah lagi jelas? Terima kasih. Sudah semestinya saya ada pertambahan. Jika kita lihat apa yang saya katakan tadi, itu cumalah daripada aspek akidah dan fiqh solat semata-mata. Jadi kita juga dapat tengok daripada segi sirah Rasulullah, iaitu daripada segi kepimpinan Rasulullah dalam memimpin pasukannya dalam berperang. Kita dapat contohi daripada kisah perang Uhud, iaitu di mana Rasulullah memimpin 1,000 orang tentera Muslim berbanding Quraisy yang memimpin seramai 3,000 tentera.
Rasulullah memerintah agar tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat mereka walaupun boleh jadi. Tapi pada ketika itu pasukan pemanah yang telah ditempatkan di atas bukit Uhud terpedaya dan tipu daya kaum Quraisy yang dengan harta rampasan perang yang dijadikan sebagai umpan. Walaupun Rasulullah ketika itu dah bagi arahan, tetapi mereka ingkar dan turun untuk mengambil harta rampasan perang, menyebabkan tentera Muslim banyak yang syahid dan cedera. Kat sini kita dapat nilai yang Rasulullah berfikir secara jauh ketika membuat strategi dalam memimpin. Rasulullah juga berlaku adil dalam memimpin dan mendengar pendapat sahabat maupun pasukannya ketika memimpin. Bukan sahaja membuat keputusan sendiri. Jadi dari sini kita boleh mencontohi keadilan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam memimpin dan mengamalkan sunnahnya untuk sentiasa berlaku adil dalam memimpin. Oleh itu, kita perlu mencontohi kebijaksanaan Rasulullah dari semua aspek. Ini seperti dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 31, iaitu laqad kana lakum fi Rasulillah aswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa yadhkurullaha katsiran, iaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyembah Allah. Jadi sudah terang lagi bersuluh dalam dalil juga bahawa Rasulullah ini perlu dijadikan suri teladan kita. Itu saja. Kita teruskan kepada saudari moderator kita. Terima kasih kepada saudari Dina. Jika kita pergi kepada soalan seterusnya, saudari Anis, boleh saudari buktikan bagaimana sirah Rasulullah ini dapat dikatakan meliputi seluruh kehidupan manusia dari segi duniawi dan ukhrawi. Bolehkah saudari berikan sedikit penjelasan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu channel Akilah kita yang manis hari ini, ya. Okay, dimulakan pada hari ini tetamu kita semua yang hadir dan panel-panel yang hebat hari ini. Jadi selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memulakan cerita saya pada hari ini, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Pantun ni biasa-biasa saja, ya. Letak ulang di dalam bakul, bakul ditutup tidaklah ketat. Ajaran Islam dibawa Rasul pelengkap hidup dunia akhirat. Okey, di akhir rangkap pantun saya tadi itu ada saya menyebut tentang pelengkap hidup dunia akhirat. Jadi daripada situ ingin saya ceritakan bahawa dalam sirah Rasulullah ini terkandungnya perjalanan cerita Muhammad, iaitu selaku pemuda yang amanah dan berakhlak mulia. Dalam sirah tersebut turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup baginda sebagai pendakwah kepada Allah yang mencari pelbagai cara bagi memastikan dakwahnya sampai dan diterima oleh umatnya. Kehidupan Rasulullah ini menjadi salah satu pelengkap panduan kepada manusia pada hari ini. Ia juga meriwayatkan baginda sebagai pendakwah yang mencurah tenaga dan usaha yang maksimum untuk menyampaikan ajaran Islam. Begitu juga yang menceritakan kepada kita perjalanan bagaimana baginda melindungi negara Islam dengan penuh waspada, ikhlas dan jujur. Bagi menjamin negara Islam tersebut berjaya sehingga hari ini. Pendek kata, sirah Rasulullah SAW ini meliputi segala aspek kemanusiaan dalam masyarakat. Ini menjadikan baginda contoh teladan yang baik untuk setiap pendakwah, bapa, suami, sahabat, pendidik, ketua negara dan sebagainya. Seperti mana kisah yang boleh kita telusuri pada hari ini adalah yang boleh saya ceritakan dan kongsikan kepada tetamu-tetamu hari ini adalah tentang dakwah baginda di bumi Taif, yang mana selepas kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib dan isteri baginda Khadijah radhiyallahu anhu, baginda beralih menukukan dakwah kepada suku-suku kaum di luar Mekah, iaitu yang berdekatan dengan Mekah itu menuju ke Taif. Beliau
dakwah di Taif bukan berserangan. Beliau ditemani bersama Zaid bin Harisah. Baginda ke sana dengan harapan akan mendapat sambutan yang baik dan sokongan kepada dakwahnya di kalangan Bani Thaqif, iaitu beliau ingin menyampaikan lagi ajaran Islami, menyebarkan seluas-luasnya di negara-negara luar Mekah dan tanah Arab itu. Namun amatlah mengecewakan, iaitu dakwah baginda ini ditolak. Baginda semasa di sana dihina, dicaci, dimaki. Pemerintah, maafkan saya, mereka penduduk-penduduk di Taif itu, mereka menghasut kanak-kanak untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kanak-kanak tersebut sanggup melontar batu sehingga mencederakan Nabi Muhammad SAW hingga darah mengalir hingga memenuhi kasut Nabi pada ketika itu. Nampak betapa dahsyatnya pada waktu itu Nabi nak sampaikan dakwah dia tu dengan sanggup berdarah, bertumpah darah. Tapi pada waktu itu Nabi tidak marah dan Nabi tidak mencaci balik apa yang telah penduduk-penduduk Thaqif itu buat kepada baginda. Lalu baginda berehat seketika di sebuah kebun untuk berlindung pada waktu itu kerana pada itu baginda penat dan darah yang menumpah pada dia pada ketika itu, ya. Jadi Nabi berdoa, memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh khusyuk. Saya bacakan sedikit sajalah doanya, iaitu doanya panjang, tidak boleh kita habiskan cerita kita pada hari ini. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengadu kepadamu kelemahan kekuatanku, sedikit kemampuanku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Dan akhirnya di akhir doa itu Nabi meminta aku berlindung daripada kemarahanmu atau kemurkaanmu terkena kepadaku. Kamu berhak untuk mencela aku sehingga kamu redha. Tiada kuasa dan tiada kekuatan melainkan denganmu. Pada masa Nabi berdoa tu, turunnya Jibril dan malaikat penjaga bukit bukau dan gunung-gunung di situ. Dan Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah mengutuskan kami kepada kamu. Kalau kamu mahu, perintahkan malaikat ini, malaikat gunung itu, supaya menyelangkup Taif di antara dua bukit yang akan memusnahkan mereka." Namun Muhammad menjawab begini, "Wahai Jibril, jangan. Biar aku sabar dengan kaumku ini. Semoga Allah kurniakan zuriat mereka orang-orang yang beriman dengan Allah." Nampak tak kat situ? Nabi dah kena macam-macam, tapi Nabi berdoa dekat Allah yang Allah nak tolong tu dengan hantarnya malaikat, tapi Nabi masih sabar. Nabi masih terima lagi dan Nabi kata jangan balas lagi. Dan nampak tak betapa hebatnya Nabi? Kalau waktu kita zaman kita sekarang ni, kalau kita kena sikit ke kena apa, kita saja nak balas tau. Tapi Nabi yang semula-mula ni dia tak balas walaupun sedikit pun. Namun dia lagi berdoa kepada kaum-kaum tersebut supaya beriman kepada Allah. Jadi maka daripada itu Rasulullah SAW pun pulang dari Taif dalam keadaan dakwahnya tidak mendapat sebarang sambutan daripada kaum Thaqif tersebut. Yang ada hanyalah ketika itu keislaman yang dapat daripada Adas, iaitu hamba kepada Uthbah dan Syaibah, anak-anak lelaki Rabi'ah. Pada itu bagaimana bolehnya Adas masuk Islam adalah pada waktu Nabi berehat di bawah di kebun tersebut. Adas ni ternampak Nabi ketika itu dan dia datang membawa anggur dan dia mempelau kepada Nabi untuk makan, dan Nabi membaca bismillah. Dan ada sedikit terkejut mendengar bacaan bismillah tersebut. Jadi dia tidak pernah mendengar kaum-kaumnya menyebut bacaan basmalah itu. Jadi dia terdetik dan dia adalah macam berdialoglah dengan Nabi sehinggalah dia memeluk Islam pada ketika itu. Jadi itu saya cerita yang dapat saya kongsikan sedikit. Dan apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada cerita tersebut adalah kesabaran Nabi dalam berdakwah, seperti yang kita tahulah tadi kan. Meskipun Nabi Muhammad SAW ini dihadapkan dengan penolakan yang keras, bahkan perlakuan yang kasar kaum-kaum Taif itu, tapi beliau tetap sabar dan tidak kehilangan keyakinan dia
dalam misinya sebagai utusan Allah. Kepercayaan dia, keteguhan dia dan keimanan dia itu masih teguh supaya dia dapat sampaikan dakwah utusan daripada Allah itu. Maka daripada situlah umat Islam kini dapat belajar untuk tetap sabar dan tekun dalam berdakwah meskipun menghadapi kesulitan dan penolakan. Doa dan kebergantungan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah ketika dia menghadapi kesulitan yang besar di Taif. Namun dan beliau tidak pernah berhenti berdoa dan mohon kepada Allah. Akhirnya doa itu dikabulkan dan Islam terus menyebar. Umat Islam pada hingga kini dapat belajar untuk selalu bergantung pada Allah dalam apa jua keadaan. Itu saja yang dapat saya kongsikan sedikit pada sekarang ini. Masya Allah, macam betul penjelasan saudari Anis tadi. Sangat mantap dan kuat pecahan dia sampai menusuk ke kalbu saya. Saudari Anis ni sangat bersemangat ya dia hari ini. Otaknya sedikit-sedikit lebih bergeliga. Jadi saudari ada sebarang tambahan lagi? Ada. Terima kasih. Alhamdulillah adalah sedikit ilmu yang dapat saya kongsikan lagi pada hari ini ya. Sebelum itu kita sapa dulu tetamu kita. Ada lagi tak ni? Ada. Alhamdulillah. Semangat lagi tak nak dengar cerita ni? Semangat. Baiklah, saya sambung ya kisah akhlak Rasulullah ini. Baiklah. Saya sambung dengan salah satu contoh kisah dan akhlak Rasulullah SAW yang boleh dijadikan pengajaran adalah kisah tentang kesabaran dan khusyuknya Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadah iaitu ibadah solat. Kisah tersebut adalah ketika mana Rasulullah SAW ini sedang dalam sujud. Dalam salah satu sahabat ni iaitu Abdullah bin Mas'ud datang ke tempat ini dan mendengar suara tangisan Rasulullah SAW saat dia bersujud. Rasulullah SAW sujud begitu lama hingga air mata mengalir ke janggutnya. Itu diperasan oleh sahabat dia iaitu Abdullah bin Mas'ud. Itu perasan Nabi ketika Nabi sujud mengalirnya air mata sehingga ke janggut. Abdullah pun selepas Nabi selesai solat, Abdullah pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah menangis seperti itu sedangkan Rasulullah ini sudah dijamin masuk ke syurga. Kenapa Rasulullah ini begitu khusyuk ini dalam solat itu? Lalu Rasulullah menjawab dengan penuh rendah hati, wahai Abdullah, izinkan aku harus menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi apa yang kita nak ceritakan itu hanyalah sekadar kisah ringkas. Jadi apa yang dapat kita, apa yang Nabi berkatakan itu adalah maksudnya seperti ini. Kita dapat tahu yang Nabi ini adalah Nabi ini adalah maksum dan dia memang dijaminkan syurga, namun dia hendak hidup seperti manusia-manusia lain yang bersyukur dengan apa yang Allah Tuhankan, apa yang Tuhan berikan kepada dia, iaitu khusyukan dalam solat. Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya khusyuk dalam solat. Dia merasa begitu dekat dengan Allah sehingga air mata mengalir saat berkomunikasi dengan Allah. Ini mengingatkan kita untuk menjaga kekhusyukan dan menghargai setiap momen dalam solat kita. Selain itu, rendah hati dan syukur. Rasulullah SAW mengajar pentingnya rendah hati dan bersyukur kepada Allah. Meskipun beliau adalah Rasulullah yang mulia, dia tetap merasa sebagai seorang hamba yang harus bersyukur atas nikmat Allah, iaitu walaupun dia dijamin syurga, dia tetap menjalankan ibadah seperti manusia-manusia lain yang apa yang diajarkan kepada umat-umatnya solat. Jadi dia pun melaksanakannya walaupun dia dijamin syurga. Jadi dia bersyukur. Ini mengingatkan kita untuk selalu meraih hadapan Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Kisah ini juga menunjukkan bahawa solat ini tidak hanya melibatkan aspek seperti gerakan dan bacaan, tapi juga akhlak, hati dan beribadah kepada Allah SWT. Baiklah, itu saja yang perkongsian yang mampu saya bagikan pada hari ini dan saya berikan kepada moderator kita.
Masya Allah, tabarakallah, hebat betul Rasulullah. Walaupun baginda sudah pun dijaminkan syurga, tetapi baginda tetap bekerja untuk meraih keredaannya. Apatah lagi kita hamba Allah ini yang lemah lagi kan doa. Mampukah kita beramal sedemikian? Tidak mengapa, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dan amalan kita. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa akhlak Rasulullah itu sangat mulia dan pelbagai iktibar yang dapat dipelajari berdasarkan peristiwa yang saudari Anis kongsikan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan kepada saudari Hanan berkaitan dengan cabaran Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah berkaitan aspek solat. Silakan saudari. Terima kasih saudari Ainur Akilah kerana memberikan saya peluang untuk berbicara setelah sekian lama. Barulah saya mulakan dengan serangkap pada beras basah atas rambi bawah dulu berteman berita. Maka Madinah hijrah Nabi membawa syiar Islam tercinta. Syiar di sini menjelaskan tentang dakwah Rasulullah. Bila kita bercakap tentang dakwah Rasulullah ni telah menyebarkan dakwah dakwah agama Allah ini di atas muka bumi ini, dan tak ada siapa yang mampu membalasnya, terutamanya kita umat Islam. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas. Rasulullah SAW ini menerima banyak sangat ujian dari tangan sepanjang melaksanakan amalan ibadah. Juga baginda, walaupun baginda disayangi oleh Allah, baginda tetap hadap cabaran yang dihadapi itu agar umat seterusnya dapat meneruskan dakwah beliau. So kita mula dengan yang paling utama, memang kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk menunaikan solat. Jadi apa kena mengena solat ini dengan dakwah Rasulullah? Rasulullah ni banyak sebar dakwah. Itu antaranya. Tapi kita fokus kepada sebar dakwah daripada segi solat. Strategi Rasulullah SAW dalam peperangan ini lebih kepada tujuan dakwah, iaitu mahu menawan dan mengislamkan kaum musyrik. Jadi solat ni dia start daripada solat ini bermula daripada peristiwa yang paling biasa. Apabila kita bercakap tentang peristiwa Isra Mi'raj, semua tahu Isra Mi'raj itu apa? Iaitu perjalanan malam dan naiknya Rasulullah ke langit. Peristiwa ini berlaku pada tahun kenabian Rasulullah. Jadi setelah peristiwa Isra ni, Rasulullah SAW telah melakukan Mi'raj dengan naik sehingga langit itu. Di antara lapisan-lapisan langit itu, Rasulullah SAW telah bertemu para nabi, dan pada langit itu baginda telah mendapat wahyu daripada Allah tentang kewajiban solat kepada Rasulullah dan umat-umatnya. Jadi apabila Rasulullah ni naik ke langit yang ketujuh, baginda berhitung dengan Allah untuk menurunkan solat daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Nampak tak kat sini usaha Rasulullah tu macam mana? Besar saja. Okey, seterusnya itu sahaja kalau kita bahasa Isra Mi'raj. Nampak tak Rasulullah ni berusaha keras untuk bagi tahu, untuk memberi panduan kepada umat ni, untuk memudahkan umat. Okey, itu ialah usaha Rasulullah. Jadi boleh saya tahu apakah cabaran kalau jika berkait dengan usaha dakwah waktu peristiwa Isra Mi'raj itu? Okey, baik. Bila kita cakap pasal usaha tadi, apa cabaran-cabaran ni? Okey, apabila Rasulullah ni dah dapat wahyu tentang kewajiban solat, ada kaum musyrikin yang dia macam tak percaya. Dia tak percaya tentang Rasulullah ni melakukan peristiwa Isra Mi'raj ni hanya semalaman sahaja. Mereka was-was. Kalau macam kita kata saya juga beli semalam, macam tak logik dia. Okay, macam itulah kita kaitkan dengan peristiwa Rasulullah ni. Okey, apa yang Rasulullah buat ketika itu, beliau berdakwah secara sembunyi, terang-terangan untuk menyebarkan tentang bagaimana nak sampaikan tentang kewajiban solat ini. Okey, seterusnya, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ni, Rasulullah juga menghadapi banyak ujian, terutamanya
baginda diusir dan ditolak oleh penduduk di kota Taif, Rasulullah juga kehilangan 2 insan yang disayangi sebagai isteri baginda, iaitu Khadijah dan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Oleh itu, Isra Mi'raj ini merupakan hadiah kerana menjadi dalam tahun yang sama baginda kehilangan isteri dan bapa saudara baginda. Jadi Rasulullah SAW ini mendapat wahyu yang kuat di samping hadiah yang diberi oleh Allah ini untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Jadi kita nampak dari situ usaha dan cabaran Rasulullah nak sebarkan dakwah dalam nak kurangkan waktu solat dan macam mana isteri dan bapa saudara beliau meninggal dan beliau perlu hadapi macam mana berlakunya peristiwa Isra Mi'raj. So kita teruskan kepada dakwah untuk akidah pula, dalam bentuk akidah. Okay. Dalam bentuk akidah pula, apa yang kita tahu pasal akidah adalah keyakinan, kepercayaan kita terhadap Allah. Jadi pada zaman Rasulullah, kaum musyrikin, orang-orang kafir, beliau menyembah berhala dengan sangat berluasa. So apa yang Rasulullah buat? Pada ketika itu Rasulullah nak bila masjid dan Kaabah, beliau nak bagi dia nak memuliakan Kaabah itu. Jadi sekeliling Kaabah itu terdapat hampir 360 berhala. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah ambil tongkat dan musnahkan semua berhala tersebut. Kenapa Rasulullah buat begitu? Dalam dalil Quran berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yad'u fi baitihi sanaman illa kasara." Yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia tidak membiarkan satu berhala pun ada di rumahnya kecuali dia menghancurkannya. Okey. Itu adalah usaha dan cabaran Rasulullah. Itu adalah cabaran Rasulullah dalam nak berdakwah kepada orang Islam. Orang bukan Islam. Maaf. Okey, seterusnya pula kita aspek cakap solat sudah, akidah solat sudah, teruskan kepada sirah. Boleh dikatakan aspek sudah saudari terangkan, juga aspek akidah. Jadi untuk terakhir aspek sirah, apakah cabaran yang usaha Rasulullah dalam bidang sirah ini? Boleh saudari kongsikan sedikit. Okey, bagi aspek yang terakhir adalah sirah. Apabila kita cakap pasal sirah ni, banyak yang kita boleh jelaskan dan kita kuraikan tentang usaha dan cabaran Rasulullah ini. Tapi masa sangat dalam sumber saja, saya ringkaskan saja. Apabila cakap pasal usaha dan cabaran Rasulullah dalam aspek sirah ini, terdapat banyak peperangan yang Rasulullah telah lalui. Pada usia 53 tahun, baginda menyebarkan dakwah. Baginda terlibat dalam 84 peperangan beliau. Pada ketika itu, kaum musyrikin mahu menentang dakwah Rasulullah. Rasulullah membuat sekatan pada mereka. Jadi sekatan tersebut dapat membangkitkan ekonomi mereka, sekaligus dapat menghalang mereka daripada menghalang dakwah mereka. Okay. Terdapat banyak lagi peperangan yang baginda lalui, terutamanya peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, dan hampir kesemuanya baginda telah memenangi peperangan tersebut. Nampak tak dekat sini usaha dan cabaran Rasulullah dalam nak menyebarkan dakwah. Terima kasih saudari Hanan atas kongsian yang panjang lebar itu tadi. Saudari Dina dan saudari Anis, adakah saudari berdua setuju dengan konsep itu tadi? Ada sebarang pertambahan yang dirasakan? Saya setuju dengan pendapat saudari Hanan tadi dan saya tak rasa ada pertambahan yang saya tambah. Saya sangat setuju dan penjelasan dia terlalu panjang dan tidak ada lagi kurang. Jika tidak ada sebarang tambahan, kita teruskan kepada persoalan seterusnya. Baiklah
saya ini besarnya kepada saudari semua. Baiklah, kita teruskan dengan punya perbincangan tadi. Saya ingin bertanya kepada saudari semua, apakah persediaan umat Islam dalam menempuhi cabaran dan isu akhlak semasa dalam aspek akidah, fiqh solat dan sirah? Pada pendapat saya, umat Islam perlulah memantapkan lagi ibadah solat mereka. Kerana solat merupakan tiang agama dan solat juga mula daripada dasarnya. Jika umat Islam tidak solat, macam mana nak memperbaiki rohani, akhlak mereka? Dari segi pendapat saya adalah dengan mendekatkan diri dengan ilmu pengetahuan agama dengan lebih kukuh. Ya, seperti yang kita tahu, memang di sekolah atau di universiti memang kita belajar, tapi kita perlu ambil dengan lebih tambahan di contohnya mulai ceramah di luar. Pendidikan agama ini penting supaya kita dapat memahami agama dengan betul dan dapat membezakan antara yang hak dan batil. Dan Islam juga mewajibkan umatnya menuntut ilmu dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya untuk pergi menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Maka daripada situ, menggunakan peraturan agama dalam kehidupan seharian dan dalam interaksi sosial dengan penuh akhlak dan kebaikan seperti menjauhi amalan-amalan yang bertentangan dengan nilai agama. Okey, dari aspek fiqh solat sudah, sirah sudah, jadi saya akan memberikan pendapat saya dan dalam aspek akidah. Okey, umat Islam kita perlukan memberikan perhatian kepada isu akhlak dalam aspek akidah. Contohnya, kita perlulah menjauhi sifat-sifat mazmuman, dosa-dosa besar seperti maksiat dan riba sebaliknya. Hal ini supaya kita dapat mempraktikkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, amanah dan kasih sayang. Akhlak yang baik adalah sebahagian daripada akidah Islam. Kita nampak gayanya masa sudah mencemburu kita. Kita sudah pun berada di penghujung perbincangan forum kita pada hari ini. Dengarkan satu pantun daripada saya. Ayah saya handsome, mohon jangan berdengki. Lihatlah ayah sedang jika ada masa, ada rezeki, lain kali semua kita berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada kami pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.